Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala rasulina al-amin. Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab sirah, kitab syama'il daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karangan Syekh Al-Allamah Al-Mu'arrikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kita akan sambung pada kalimahnya wa kunyatuhu. Kita telah tamat pada al-fawaidul maqsudah, fawaid-fawaid yang menjadi tujuan kepada pengumpulan Syama'il ar-Rasul oleh para ulama, dan kita sedang masuk dalam bab nama-nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah juga kita bincangkan pada pertemuan yang lepas pada makna Syama'il. Kita baca Syama'il ni apa? Kita telah masuk bab itu, dan hari ini kita cerita lagi bab nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ismail bin Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala qala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kunyatuhu Abul Qasim. Sekejap dah. Wa kunyatuhu Abul Qasim li'annahu yaqsimul jannata baina ahliha. Dan kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya Abul Qasim. Apakah kunyah ini? Kunyah ini ialah perkataan yang diletakkan abun atau umun di hadapan. Biasanya perkataan abun atau umun ini diletakkan pada seseorang itu dengan disandarkan kepada anak lelaki sulung. Contohnya, seseorang itu ada namanya, anaknya itu Ahmad, maka diletak Abu Ahmad ataupun Ummu Ahmad. Biasanya begitu. Kata Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, kunyah bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab Abu Hafs, kerana anak sulung Sayyidina Umar namanya Hafsah, maka dibuang ta marbutah, diletakkan Abu Hafs. Sebab apa tidak disebutkan anak sulung perempuan? Kerana anak sulung perempuan bukan untuk dipamerkan, hatta namanya pun tidak disebut. Dan meletakkan kunyah ini sunnah, hukumnya sunat, walaupun kita tidak ada anak lagi. InsyaAllah kita ada zuriat belaka, amin ya rabbal alamin. Seperti Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria. Sedangkan Imam Nawawi tidak ada kezuriat, tidak ada keturunan kerana tidak bernikah. Jadi beliau tetap meletakkan kunyah. Sunnah letak kunyah ni. Li'annahu yaqsimul jannata baina ahliha. Kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Anak sulung Nabi namanya Qasim, Sayyidina Al-Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Abul Qasim. Li'annahu yaqsimul jannata baina ahliha. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan syurga di antara ahli syurga itu. Mu duduk syurga ni, awang ni duduk syurga ni, Muhammad duduk syurga ni. Semua itu di hari kiamat akan datang. Moga-moga kita semua ni
akan bersama dengan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum untuk meletakkan Abul Qasim, hukum untuk kita letak kunyah Abul Qasim ini boleh ke tak? Contohnya saya, Abdul Rahman. Saya nak letak kunyah saya Abul Qasim. Boleh ke tak? Maka jawabnya boleh setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada pun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut wala tukannu bi kunyati. Jangan kamu letak kinayah, jangan kamu letak kunyah sama dengan kunyah aku, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini ketika mana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang-orang kafir Yahudi ni bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar, dipanggil Abul Qasim. Abul Qasim. Jadi orang apa paling? Nabi Muhammad paling. Bukan aku nak panggil mu Muhammad, orang lain. Abul Qasim lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar diletakkan kunyah Abul Qasim selain daripada dirinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni ceritanya orang-orang kafir Yahudi lah buat menganjing kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu mu'zu naqala fil mawahib anis Suhaili. Jadi habis cerita kunyah, cerita balik bab nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu pada pertemuan Rabu lepas kita cerita nama Nabi dalam kitab Taurat mu'zu. Naqala fil mawahib, kitab mawahib laduniyah, daripada Anis Suhaili, Imam As-Suhaili. Beliau adalah ulama daripada negeri Malaga di Spanyol sekarang ini. Malaga. Lahir di Sevilla, Ishbilia tahun 508 Hijrah. Imam As-Suhaili sebut annahu bi dhammil mim mu'zu wa ismamil hamzati dhamman bainal wawi wal alifi muzu mamdudan. Dua baca bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mu'zu. Maknanya hamzah mulut muncung tapi ismam. Baik. Mu'zu. Seperti mana la ta'manna dalam surah Yusuf. Waktu boleh bincang panjang dengan pakar-pakar daripada bab bacaan Quran lah. Cuma ni disebut cara mu'zu. Mamdudan. Dipanjangkan mana? Dipanjangkan pada hamzah itu boleh juga mu'zu. Begitu. Wa qala kata Imam Suhaili naqaltuhu an rajulin aslama min ulama'i Bani Israel. Aku akan ambil ni daripada seorang lelaki yang masuk Islam daripada kalangan ulama Bani Israel. Wa qala ma'nahu, maknanya mu'zu tu ialah tayyibun. Dua cara bacaan, mu'zu ataupun mu'zu. Boleh belaka. Intaha. Baik. Fayakunu bima'na ismi al-akhar wa huwa taba. Ataupun jadi maknanya samalah dengan taba. Baiklah. Maknanya baiklah jiwa dia, maknanya nak puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni makna tayyib sama saja. Wa ammal Faruq, nama gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil Al-Faruq. Fahuwa alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Maka Nabi SAW itu memang benarnya mengasingkan antara hak, kebenaran dan kebatilan. Wa huwa makna ismi al-baraqalit. Makna Al-Faruq ni ialah terjemahan daripada al-baraqalit. Dalam kitab Injil bukan diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak silapnya bahasa Syriani. Jadi bahasa Syriani disebutnya nama Baraqalit. Baraqalit. Jadi Baraqalit ini ialah terjemahannya daripada Al-Faruq.
Al-Faruq dalam bahasa Arabnya disebut sebagai Al-Faruq. Boleh? Baik. Jadi itu namanya Nabi SAW Al-Madhkuri fi Injili Yuhanna, dalam kitab Injil Yuhanna. Kerana Injil ini diriwayatkan dengan 4 riwayat. Ada Injil Matta, ada Injil Yuhanna, ada Injil Qaisar dan Injil Luqa. Baik. Sebab Sayyidina Isa Ruhullah ini dakwah nak baginda tidak pernah, maknanya menang, tidak pernah menguasai jajahan yang besar. Jadi sebelum daripada itu, akhirnya tentera nak bunuh Sayyidina Isa, ada 4 perawi ni. 4 perawi ni, yakni Matta, Yuhanna, Qaisar dan Luqa. Sebab itu antara 4 ni Injilnya jadi berbeza, kerana setiap daripada seseorangnya menyebut meriwayatkan kitab Injil itu dengan lafaz masing-masing. Ini nama orang ni, Matta, Yuhanna, Qaisar dan Luqa. وقد ألف خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رسالة سماها البهجة الثانية في الأسماء النبوية جامع فيها نحو 500. Dan adalah Khatimatul Huffaz Sayyidina Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti, salah seorang daripada mujaddid zaman. Bahkan beliau sendiri sebut beliau lah mujaddid. Tak ada orang berani mengaku dia mujaddid. Risalatan, beliau mengarang satu risalah yang dinamakan Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Jama'a fiha nahwa al-500. Beliau menghimpunkan dalamnya 500 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa naqala fil mawahibi. Ni mawahib mana ni? Mawahib Al-Qustulani. Mawahib Al-Laduniyah yang dikarang oleh Imam Al-Qustulani. An kitabi ahkamil Quran li Abi Bakr Ibn Al-Arabi. Imam Al-Qustulani ambil daripada kitab Ahkam Al-Quran oleh Ibn Al-Arabi, anna lillahi ta'ala alfasmin, bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu ada 1000 nama. Masya Allah. Allah Ta'ala ada 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfasmin. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ada 1000 nama. Ada 1000 nama juga. Nabi ada 1000 nama, Allah Ta'ala pun ada 1000 nama. Qala al-Qustullani, kata Imam Al-Qustullani, wal muradu al-awsafu fa kullu al-asma'i allati waradat awsafu madhin wa idza kana kadzalika falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Kata Imam Al-Qustullani dalam kitab Mawahib, dan yang dikehendaki dengan nama-nama itu ialah al-awsaf, sifat-sifat. Yakni 1000 tu sifat-sifat. Faqul asma'illati waradat awsaf madhin. Setiap nama itu warid padanya awsaf madhin, sebenarnya sifat puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu. Wa idza kana kadzalika, maka bila jadi begitu, falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Maka bagi Nabi SAW, setiap daripada sifat Nabi jadi nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tadilah kita sebut Al-Faruq dan sebagainya. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menjadi di sisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sisi ulama-ulama tarikh disebut itu juga sebagai al-asma bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhal asal usulnya ialah daripada sifat sahaja, bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Tapi tak ada masalah. Ala kulli hal, setiap daripada sifat yang baik yang pada diri Nabi boleh jadi nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Itu dari sudut nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma inna minha ma huwa mukhtassun bih awil ghalibu alaih wa minha ma huwa mushtarak wa kullu dhalika bayyinun bil musyahadati la yakhfa. Maka daripada sifat-sifat tadi tu, daripada asma-asma tadi, semua itu ma huwa mukhtassun bih, ada setengah-setengahnya mukhtas, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Awil ghalibu alaih, ataupun ghalibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada benda tu. Wa minha ma huwa mushtarak, dan ada juga benda yang mushtarak, maknanya orang lain ada, Nabi pun ada. Macam Al-Faruq. Al-Faruq Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga digelar sebagai Al-Faruq. Perkara itu dipanggil mushtarak. Wasaf, sifat yang mushtarak, yang orang lain pun berkongsi dengannya. Wa kullu dhalika bayyinun bil musyahadati la yakhfa. Dan setiap itu jelas bil musyahadah, dengan penglihatan, la yakhfa, tidak tersembunyi lagi, tidak ternafi lagi semua benda tu. Wa idza ja'alna lahu min kulli wasfin min awsafihi isman balagat asma'uhu ma dzakara bal aksar. Maka apabila kita letakkan setiap daripada sifat, setiap dari salah satu daripada sifat-sifat Nabi itu jadi nama, maka siapalah bilangan yang disebut tu? Ulama kata 1000 nama Nabi. Siapa? Kalau cerita bab sifat-sifat. Bal aksar, bahkan mungkin lebih daripada 1000 lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala siapa ni? Qala al-Qustulani. Walladhi ra'aituhu fi kalami shaykhina يعني الحافظ السخاوية في القول البديع والقاضي عياض في الشفاء وابن العربي في القبس والأحكام وابن سيد الناس وغيرهم يزيد على 400 ثم سردها مرتبة على حروف المعجم. Katanya Imam Qustulani, aku tengok pada kalam Syekhina, yakni Imam Al-Sakhawi, pada kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati 'ala al-Habib Syafi', dan katanya daripada kitab Al-Qadhi Iyad dalam Syifa ma'ruf, wa Ibn al-Arabi fil Qabas. Al-Qabas ni kitab apa? Al-Qabas ala Muwatta Malik bin Anas. Syarah kitab Imam Muwatta, kitab Muwatta Imam Malik. Wal Ahkam juga dikarang oleh Ibn al-Arabi. Wa Ibn Sayyidin Nas, Imam Ibn Sayyidin Nas, orang Andalus, orang Spanyol, yang makamnya di tepi bersebelahan dengan makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau juga ulama tarikh, ulama syama'il, ulama sirah wa ghairihim, dan ramai lagi pula. Yazidu 'alal 400, lebih daripada 400. Lebih daripada 400. Lebih daripada 400 nama. Thumma saradaha murattabatan ala hurufi al-mu'jami. Kemudian disusun balik nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut tertib huruf, mengikut mu'jam. Ikut alif bertalif. Nama apa? Ba, nama apa? Ikut atas huruf mu'jam. Wa dzakara minha al-Imam al-Juzuli. Dan disebut juga oleh Imam al-Juzuli fi Dalailul Khairat, dalam kitabnya Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat terkenal. Imam Al-Juzuli, beliau sampai ke sekarang kuburnya sampai ke sekarang wangi, tanpa diletakkan minyak wangi, dengan sebab banyaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makamnya di Maghribi sekarang. Di Maghribi. Dan kitab Dalailul Khairat, asal usulnya Imam Al-Juzuli ni nak ambil air semayang daripada telaga. Maka bila pergi dekat telaga tak ada air. Telaga tak ada air. Marilah seorang perempuan pengembala kambing, seorang budak perempuan pengembala kambing, dia ludah lah tu. Dia ludah, tubik air. Keluar air, boleh ambil air semayang daripada. Lalu Sayyidina Imam Al-Juzuli tak kata kepada budak perempuan tadi, mu boleh martabak lagu ni mu buat apa? Mu buat apa? Lalu disebutkan oleh budak tadi, aku ni banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat Nabi lah aku boleh perkara-perkara ini. Maka Imam
Al-Juzuli pun bersumpah untuk menulis kitab tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Imam Al-Juzuli Dalailul Khairat, mi'ataini wa wahidah. 201 nama. 201 nama. Imam Al-Fasi ada syarahnya, ramailah ulama-ulama syarah, dan termasuk juga Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, sahib pemilik kitab kita ni, juga ada mengarang satu syarah atas Dalailul Khairat. Wa qala fi tahdzib, kata dalam tahdzib, siapa ni? Yani Imam Nawawi. Tahdzib asma' wa kunyatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mashhurah Abul Qasim. Gelaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masyhur, kunyah yang masyhur ialah Abul Qasim. Abul Qasim. Baik. Wa kannahu Jibril sallallahu alaihi wasallam Aba Ibrahim. Tapi Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salam meletakkan kunyah pada Nabi dengan nama Aba Ibrahim. Sayyidina Jibril panggil Nabi dengan nama Ya Aba Ibrahim. Dinisbah kepada, disandarkan kepada anak terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil hubungan Nabi dengan Sayyidatina Mariatul Qibtiyah. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Seafdal nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah namanya Muhammad. Muhammad. Sebab apa jadi afdal sekali nama Muhammad? Kerana tidak sah Islam seseorang itu dengan tanpa dia sebut Muhammad, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sebut nama Muhammad tak jadi Islam. Tapi adalah satu puak yang disebut dalam kitab-kitab, bagaimana dia sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih dia kira sebelum Islam, kerana dia bersumpah itu, dia akad, dia naik saksi 2 kali masyhadah itu, dia kata Nabi ni untuk kaum Arab saja, bukan untuk seluruh dunia, bukan untuk seluruh manusia. Maka dia kena tambah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah kepada seluruh manusia. Boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh. Boleh tengok. Baik. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad. Satu. Qala al-Qustullani, kata Imam al-Qustullani, wa qad sammahu Allah Ta'ala bihadzal ismi qabla al-khalqi bi alfi 'amin. Allah Ta'ala telah memberi nama Muhammad ini sebelum daripada Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk lain 2000 tahun. Kama warada fi hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu, seperti warid datangnya daripada hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawah Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbar, dan meriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar kita cerita dah. Al-Ahbar ni Ahbar ni pendeta. Pendeta yakni ulama lah, ulama daripada Yahudi. Ka'ab ni Islam, asalnya pendeta Yahudi. Anna Adama awsabnahu shisan faqala ay bunay anta khalifati min ba'di fakhudha bi'imarati taqwa wal urwatil wuthqa. Sayyidina Adam alaihissalam mewasiatkan anaknya Syith. Anak Nabi Adam yang nama Syith ini anak yang paling comel, anak yang paling dikasihi oleh Nabi Adam, dan anak yang paling baik sekali daripada ramai-ramai anak Adam. Anak toki kita Adam ni ada 40 orang. Syith orang yang anak yang paling baik. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Syith ini, Sayyidina Syith, ibadat, dan menurunkan kepadanya 50 sahifah, 50 lembaran-lembaran syariat. Baik. Bahkan Allah Ta'ala merezekikan daripada kalangan Nabi Syith ini, daripada Nabi Syith, cucu-cucu Nabi Adam. Nabi Adam sempat tengok cucunya hasil daripada perkahwinan Sayyidina Syith. Sayyidina Syith. Baik. Jadi Sayyidina Adam wasiat kepada Nabi Syith. Faqala ay bunay, wahai anakku, anta khalifati min ba'di, mau berganti aku selepas daripada ketiadaan aku. Fakhudha bi'imarati taqwa, ambillah khilafah ini
Jagalah khilafah ini dengan imarati taqwa, dengan menghidupkan khalifah ini dengan takwa. Jangan kita maknanya jangan jaga khalifah ini, jangan gunakan khilafah ini tanpa takwa. Fakhudh wal urwatil wusqa, dan pegangan yang kukuh, yakni berpegang kepada hak kebenaran, jangan berpegang kepada kebatilan. Wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammad, dan setiap kali kamu sebut nama Allah Taala, sebutlah nama Muhammad. Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil arsy, kerana sesungguhnya aku tengok nama Muhammad itu tertulis pada tiang-tiang arasy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa summa tuftus samawati falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Kemudian aku tawaf, aku mengelilingi langit, dan aku tidak tengok pada setiap pada setiap di langit ni, pada setiap sudut langit ini satu tempat kecuali aku tengok nama Muhammad tertulis padanya. Nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di segenap langit. Wa inna rabbi askananil jannah, sesungguhnya Tuhanku telah meletakkan aku ni dalam syurga. Falam ara fiha qasran wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaih. Aku dak tengok pada syurga itu, dalam syurga itu satu istana ataupun satu bilik kecuali tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada syurga ni ada tulis nama Muhammad, nama Nabi kita Muhammad. Setiap daripada bilik ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril huril 'ain, dan sesungguhnya aku tengok nama Muhammad itu tertulis di atas tengkok, di atas ni. Nuhur ni tempat sembelih. Kalau kita nak atas dada ni. Bawah tekak ni, bawah leher. Di situ nampak pada lehernya huril 'ain. Allahumma salli ala Muhammad. Bidadari syurga. Nampak tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, dan di atas daun-daun syurga juga nampak nama Nabi Muhammad. Wa ala waraqi syajarati tuba, dan tertulis juga atas daun pokok tuba. Pokok dalam syurga, pokok paling besar sekali dalam syurga. Setiap syurga ni ada belaka pokok tuba. Pokok tuba ni sebatang wa ala waraqi sidratil muntaha, dan atas setiap daun sidratul muntaha. Sidratul muntaha ni ngujung, orang Terengganu panggil jula, hujung sekali pokok bidara. Hujung daun pucuk tu bidara tu. Situ sidratul muntaha. Tu makna asal sidratul muntaha lah. Di atas daun-daun sidratul muntaha. Wa ala atrafil hujub, dan di atas atrafil hujub, pada langsir-langsir syurga, hujung-hujung langsir syurga. Wa baina a'yunil malaikah, dan di antara mata-mata malaikat. Fa aksir zikrah, maka perbanyakkanlah zikirnya, perbanyakkanlah sebutnya. Fa innal malaikata tazkuruhu fi kulli sa'atiha, kerana sesungguhnya malaikat menyebutnya nama Nabi Muhammad SAW itu pada setiap detiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair Nabi SAW, agharru alaihi linubuwati khatamun minallahi min nurin yaluhu wa yushhadu, wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismih. Allah Ta'ala menggabungkan nama Nabi pada nama Allah Ta'ala. Idza qala fil khamsi muadzinu ashhadu, pada setiap kali azan 5 waktu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan bang kalau habis dah sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena ulang. Wa syaqqa lahu min ismihi liujillah fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun.
Jadi ada fawaid yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ada sebut, ada sebelum daripada kelahiran Nabi SAW ada 15 orang yang dinamakan dengan nama Muhammad. Bukan Nabi kita ni, sebelum daripada kelahiran Nabi kita Muhammad ada dah 15 orang yang dinamakan dengan nama Muhammad. Semua sekali tidak sempat dengan Islam kecuali Muhammad bin Adi. Jadi hak ni saya akan letak di Facebook saya lah. Letak di Facebook saya. Saya akan tulis balik insya-Allah taala pada malam ini kalau sempat. Seorang saja sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad bin Adi. Boleh sempat dengan Islam. Jadi ada orang tanya kepada Muhammad bin Adi, sebab apa ayahmu ni beri nama kepadamu ni nama Muhammad sedangkan kamu hidup zaman jahiliah? Lalu aku pernah tanya dah. Kata Muhammad bin Adi ni, aku pernah tanya dulu kepada ayah aku, sebab apa beri nama Muhammad aku ni? Lalu ayah dia cerita, dulu aku rajin keluar daripada negeri Mekah menuju ke negeri Syam. Sampai kepada negeri Syam, lalu ada orang sebut kepada ayah aku bahawasanya nanti akan ada Nabi daripada kalangan kamu yang namanya Muhammad. Mu kena pergi cari dia, mu kena ikut dia. Lalu namanya Muhammad. Apabila ayah kami balik kampung, beranaklah bulan anak lelaki. Lalu dia letak nama Muhammad. Muhammad bin Adi tadilah ayah dia letak nama Muhammad kerana berharap anak dia ni jadi Nabi. Kita ni dah usah berilah nama Muhammad kalau nak ngarap jadi Nabi, tak jadi dah. Habis dah zaman nubuah. Wa ammasmu Ahmada faqad qala al-Bajuri fi hasyiyatihi. Adapun nama Ahmad, maka telah berkata Imam Al-Bajuri pada hasyiahnya, yakni hasyiah atas Syama'eh. Imam Al-Bajuri walaupun dia tulis kitab tu syarah saja, tetap dipanggil hasyiah kerana banyak isi di dalamnya. Walaupun hanya beliau mensyarahkan sahaja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama mensyarahkan Syama'il At-Tirmizi, tetap dinamakan hasyiah Al-Bajuri ala Syama'il At-Tirmizi. Kerana banyak isinya. Disebutkan huwa fil asli af'alu tafdilin. Asalnya isim tafdil, af'al isim tafdil. Wa summiya bidzalika li'annahu Ahmadul Hamidina li Rabbih. Dinamakan dengan demikian itu, dinamakan Ahmad kerana Nabi SAW Ahmadul Hamidina li Rabbih, orang yang paling banyak puji kepada Tuhannya. Fafis sahih, pada sahih Bukhari dan Muslim, annahu yuftahu alaihi yawmal qiyamah bimahamida lam yuftah biha ala ahadin qablah. Allah Ta'ala memberi ilham kepada Nabi SAW di hari kiamat dengan puji-pujian kepada Allah yang mana Allah Ta'ala tak pernah beri ilham untuk puji Allah Ta'ala dengan lafaz itu. Tu akhirat lagi. Wa kadzalika yuqadu lahu liwa'ul hamd, dan diberikan kepada Nabi SAW itu panji puji-pujian. Apakah liwa'ul hamdi ni? Liwa'ul hamdi ini adalah satu panji yang mana orang yang dipuji dan orang yang memuji akan duduk di belakangnya. Liwa'un yatba'uhu kullu hamidin wa mahmud. Baik. Wa yukhassu bil maqamil mahmud, dan diberi khususiat, diberi fadilat, diberi kelebihan dengan al-maqam al-mahmud. Maqam mahmud ni ialah maqam syafaat uzma. Maqam syafaat uzma, syafaat yang paling besar sekali, syafaat derah hisab di hari kiamat. Wabil jumlati, dan secara kesimpulannya, fahuwa aktsarun nasi hamidiyah,
Dialah Nabi SAW itu orang yang paling banyak memuji. Wa mahmudiyah, dan juga orang yang paling banyak dipuji. Walidzalika summiya Ahmad wa Muhammad. Maka dengan sebab itulah diberi nama Ahmad dan Muhammad. Walihadaini lismaini syarifaini maziyatun ala sa'iril asma'. Maka oleh kerana itu juga dua nama ni, yakni Ahmad dengan Muhammad ini maziyah, jadi lebih, jadi istimewa atas sekalian nama yang lain. Fayambaghi taharri tasmiyati bihima. Maka sayugianya, sepatutnya taharri, memilih untuk beri nama dengan Ahmad dan Muhammad. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala boleh anak. Lalu Imam Syafi'i beri nama Muhammad. Lalu orang tanya, apa beri nama Muhammad? Jawab Imam Syafi'i, aku beri nama dengan sebaik, dengan nama yang paling aku suka sekali. Yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad warada fil haditsil qudsi, inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Maka juga warid dalam hadis kursi bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku bersumpah dengan namaku ini untuk tidak memasukkan ke dalam neraka orang yang nama Ahmad dan orang yang nama Muhammad. Hadis ni tu hadis ni tu tapi tak apalah. Dalam bab fadilat boleh beramal. Ni antara khosais nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berguna di dunia dan di akhirat. Di atas dunia ni berguna untuk pengesahan iman. Kalau tak sebut nama Muhammad, tak jadi Islam. Berguna untuk solat. Kalau tak selawat atas Nabi dalam solat, tak sah solat. Berguna untuk ibadat. Kerana satu-satunya ibadat yang sampai sungguh, walaupun dalam keadaan riya, walaupun dalam keadaan lalat, adalah selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi, Nabi pun akan balas. Man salla alayya marrah sallallahu biha ashra. Orang selawat pada aku selawat pada dia 10 kali. Yakni walaupun dalam keadaan lalai, kita selawat atas Nabi, Nabi SAW tetap juga balas 10 kali. Tapi dari sudut pahala terima dari Allah Ta'ala, tu bab lain pula. Tu kena tengok ikhlas dan sebagainya. Tu maksudnya siapa walaupun lalai dan sebagainya tu. Jadi banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berguna juga di hari akhirat. Allah Ta'ala kata tak bakar orang yang nama Ahmad dan orang yang nama Muhammad. Dah kalau orang tu buat dosa sedap, nama Muhammad buat dosa tambung. Yakni tak kekalkan dia dalam neraka Allah Ta'ala. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan diberikan pengampunan, akan diberikan syafaat dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Boleh dah. Warawahu Dailami an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma min ma'idatin wudi'at fahadar 'alaiha man ismuhu Muhammadun aw Ahmadu illa qaddasallahu dhalikal manzila fi kulli yawmin marratain. Intaha. Disebutkan bahawasanya dari hadis daripada Dailami daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa alaihi salam, tidak ada satu hidangan yang diletak kepada seseorang lalu datang kepada maidah, kepada hidangan itu orang yang nama Muhammad ataupun orang yang nama Ahmad, kecuali Allah Ta'ala memuliakan, memberkati rumah itu pada setiap hari 2 kali. Yakni kalaulah kita jemput orang ada nama Ahmad, ada nama Muhammad, maka rumah kita tu akan jadi berkat dengan sebab kita letak hidangan dan kita jemput orang nama Muhammad dan Ahmad.
mari makan rumah kita. Intaha. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif juga, tetapi juga boleh beramal dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadailul a'mal. Baik. Lepas tu habis kita bab nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-babu tsani fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yunasibuha min awsafihi syarifati wa fihi 'asharatu fusulin. Bab yang kedua pada sifat yakni sifat luaran Nabi SAW. Khilqah ini luaran Nabi. Surah yang nampak ni. Wa ma yunasibuha min awsafi syarifah, dan apa yang munasabah, apa yang berkait dengan sifatnya yang maha mulia, seperti sifat penglihatan Nabi, sifat ubang Nabi, sifat rambut Nabi, sifat berina Nabi, sifat irq, sifat peluh Nabi, sifat tib Nabi, dan sifat tatayyu, sifat pakai minyak wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya ada 10 fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam wa ma syakalaha. Fasal yang pertama pada nak sebut kecantikan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma syakalaha, dan apa yang munasabah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala fil mawahib, berkata dalam mawahib Imam Al-Qustulani, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarifi ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Kata Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahib, ketahuilah bahawasanya daripada di antara kesempurnaan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman bahawasanya Allah Taala menjadikan tubuh badan Nabi yang mulia di atas satu gambaran, di atas satu cara yang tidak pernah terbit sebelumnya dan selepasnya, satu khalqu adami, satu penciptaan anak Adam sepertinya. Yakni kena beriman bahawasanya Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW dengan satu rupa yang tidak ada setanding dengannya, baik sebelum daripada Nabi ataupun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena beriman begitu. Antara kesempurnaan iman. Walillahi darrul Abu Siri. Dalam kitab kita ni disebut Abu Siri. Boleh baca dua. Bu Siri boleh. Abu Siri boleh. Walillahi darrul Busiri. Haitsu qala, dengan sebab dia kata fahuwallazi, dan bagi Imam Busiri lah kebaikan Allah Taala, fahuwal, yang telah menyebut fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuh thumma astafahu habiban bari'un nasami. Jadi ini dalam qasidah Burdah Al-Madih. Imam Busiri banyak buat keluar puji-pujian kepada Nabi. Dan ini dalam Burdatul Madih. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuh, dialah yang telah menyempurnakan maknanya, yakni hal batinnya. Batin Nabi SAW, wa suratuh, dan hal zahirnya Nabi SAW. Thumma astafahu, kemudian Allah Ta'ala memilih Nabi SAW habiban bari'un nasami. Habiban, seorang daripada memilih Nabi SAW sebagai kekasih kepada pencipta manusia. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi,
yang terhindar daripada sekutunya. Dah apa sebut ni? Tak ada sekutu bagi Nabi Muhammad. Syirik ke kita syirik ke? Dah Allah Ta'ala kita sebut dah. Tak boleh syirik pada Allah Ta'ala. Kata maknanya Allah Ta'ala ni tidak ada sekutu. Ni kita sebut tak ada sekutu pada Nabi Muhammad. Syirik ke ni? Burdah ni. Kita baca berhabis dulu. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Yakni tidak ada sekutu itu pada kebaikan Nabi SAW. Pada baiknya Nabi SAW. Tak ada sekutu ni pula dari sudut nisbah manusia. Bukan dari sudut nisbah ketuhanan. Tak ada sekutu dari sudut nisbah ketuhanan itu Allah Ta'ala saja. Adapun bagi Nabi SAW itu tidak ada sekutu baginya dari sudut kemanusiaan. Orang faham gitu? Maka tidaklah ada lagi ittiham yang jatuh atas qasidah Burdatul Madih. Hanyalah orang-orang jahil saja yang menyebut bahawasanya qasidah Burdatul Madih ini adalah petanda kepada syirik orang yang baca itu. Tak ada syirik. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Balik pula dah. Baik. Tapak kamera dah buat. Boleh batin kali. Baik. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Dan Nabi SAW itu pula zat yang tidak mampu dibahagi-bahagikan. Satu partikel kebaikan yang tidak mampu dibahagikan. Begitu. Bukan maknanya kata Nabi SAW ni wahdaniyah esa macam Allah Ta'ala. Tak. Tapi wahdaniyah baginda pada kemanusiaan. Tak ada lagi lah maknanya kebaikan. Baik kesempurnaan dari sudut akhlak ataupun kesempurnaan dari sudut zahiriyah khilqah Nabi SAW terbit selepas daripada Nabi ataupun sebelum daripada Nabi. Tak ada lagi macam Nabi. Hatta secomel-comel Nabi Yusuf sekalipun. Wa qad hakal Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi kitabis salah. Dan telah ceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, mufassir Qurtubi. Qurtubi ni nisbah kepada Qurtubah di Spanyol, Cordoba, silap. Qurtubah tu bahasa Arab. Orang putih panggil Cordoba. Pada kitab solat, annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahawasanya berkata, lam yazhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu law zahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Intah. Imam Qurtubi disebut dalam kitab solat bahawasanya tidak zahir kepada kita kesempurnaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana kalaulah zahir semua sekali kesempurnaan Nabi SAW, kesempurnaan comel Nabi SAW itu nampak pada mata kita, tidak mampu mata kita ini memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata Syekh Muhammad Awwal Al-Manqush, bahawasanya istighfar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah suruh tutup sebahagian daripada nur Muhammadi. Nur pada Nabi SAW, takut-takut jadi buta orang yang tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nur itu tidak ditapis dengan satar, dengan hijab daripada Allah Ta'ala. Itu Syekh Muhammad Awwal Al-Manqush sebut pada dia tafsir kalimah astagfirullah bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanal jismi. Adalah Nabi SAW itu hasanal jismi, baik tubuh badan. Baik pada anggota zahir. Yakni baik ni kenapa? Yakni mu'tadilul khalqi. Tubuh badan yang sederhana, mutanasib, munasabah dengan anggota tu, tak jadi tangan panjang, tak jadi kaki panjang,
tangan pendek sebelah, tak ada. Maknanya Allah Ta'ala jadikan tu dengan sebaik-baik penciptaan. Rawahu ghairu wahid. Riwayatkannya bukan seorang. Warawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysa bitawilil ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadil amhaqi wala bil adami wala bil ja'dil qatiti ataupun qatati wala bis sabti. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas khodam Nabi SAW selama 10 tahun. Baik. Qala, katanya Anas, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terlalu tinggi, laisa bitawilil ba'in. Tidak terlalu tinggi. Tidak tinggi Nabi SAW itu jelas. Yang nampak jelas tingginya. Baik. Wala bil qasiri, dan tak terlalu pendek. Tak pendek. Wala bil abyadil amhaqi, dan tak jadi putih sepuk. Orang Terengganu panggil putih tak lalu, putih terlalu putih, tak ada merah. Kita katakan lagi ada tafsir. Jadi Nabi tak lalu tinggi, tak lalu pendek. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW, kalaulah Nabi jalan tepi orang tinggi, Nabi akan jadi lebih tinggi. Hatta Sayyidina Umar, orang yang paling tinggi. Di zaman Nabi, antara orang yang tinggi, Sayyidina Umar. Tingginya lebih kurang 3 meter. Ada ulama diukur. Tapi bila Nabi jalan tepi Sayyidina Umar, Nabi tinggi daripada Sayyidina Umar. Begitu sekali. Tapi kalau Nabi SAW duduk seorang, tak nampak macam Nabi tinggi daripada Sayyidina Umar. Nak sebut apa? Nak sebutnya Nabi ni lebih tinggi daripada Sayyidina Umar, bukan sahaja dari sudut dalaman dia. Bukan dari sudut dalaman baginda sahaja, tetapi juga dari sudut badan, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni antara mukjizat Nabi. Dan tidak terlalu pendek. Tak pendek. Bukan maknanya orang tengok jadi hina dengan sebab pendek tu. Wala bil abyadil amhaq, dan bukan putih, tak ada merah. Wala bil adami, dan bukanlah kulit gelap. Kulit asmar, kulit hitam lah, maknanya mudah kata koko. Wala bil ja'di, dan bukanlah Nabi SAW itu ja'd. Al-ja'dil qati' ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rambut keriting. Rambut keriting. Al-ja'di ni beralung. Al-qati' tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlalu gulung rambut gulung. Rambut gulung ni rambut keriting lah. Rambut khetel orang Terengganu panggil. Wala bis sabti. Dalam tu tengok ada baris 3. Sabti, sabiti, sabati. Boleh belaka. Dan juga tak terlalu luruh rambut Nabi SAW. Dah lagu mana? Keriting pun tak, luruh pun tak. Rambut Nabi kamayang, sederhana. Wa ma'nal ba'in. Makna ba'in az-zahiru tuluh, yang nampak zahir panjangnya, panjang yang huduh. Wal amhaq asyadidul bayad al-khali 'anil humrah, terlalu putih yang tidak ada merah. Kerana putih ni, kalau putih yakni amhaq ni, putih yang nampak seperti balau. Macam kerbau balau. Kubah balau ni, saya tak reti Melayu ni. Balau ke balar ke ikut anda lah. Tapi kerbau hok kala pink tu. Kubah hok kala pink tu. Begitu balau. Orang pun ada juga kan. Dia panggil albino. Albino. Macam Kevin De Bruyne tu. Jadi Nabi SAW dok putih gitu. Tapi putih Nabi, putih comel, putih ada merah. Putih kemerah-merahan. Kita sambung lebih sikit 5 minit sebab kita start lewat hari ni. Wal adami al asmar wal ja'di man fi sya'rihi iltiwa. Al adam al asmar, yakni manzilah bainal bayad was sawad. Dak hitam sangat tapi dak putih sangat. Yakni antara
Tengah-tengah. Orang panggil sawo matang ke menapa tak reti kat kita je pun. Wal ja'di man fi sya'rihi iltiwa. Dan ja'd ni man fi sya'rihi iltiwa, rambutnya bergalung. Bergalung ataupun jadi kerinting lah. Bulat-bulat. Wal qati syadidul ju'udah, ataupun qati terlalu gulung, terlalu kerinting. Wasabti, dan as-sabt mustarsilus sya'ri, rambut yang lurus lalu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajilan marbu'a. Ada Nabi SAW rajilan. Rajilan ni apa rajilan? Rajilan ini ialah di antara kerinting dan di antara lurus rambut Nabi SAW. Marbu'an. Apakah maksud marbu'? Marbu' ini pertengahan di antara tinggi dan pendek. Tak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ba'ida ma bainal mankibain. Jaraknya di antara mankibain. Mankibain ni mankibain. Mankibain ini majma'ul adud wal katif. Pertemuan tulang hak bawah ni, tulang lengan bawah ni dengan tulang hak di bahu ni. Ni hak dia ni bonggok ni. Ni mankibain. Yakni Nabi lebar tubuh Nabi. Nampak goh. Azimal jummah. Tebal jummah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah maksud jummah? Jummah ini ialah rambut yang turun sampai kepada bawah, sampai kepada cuping telinga. Sampai kepada cuping telinga. Dia panggil jummah. Gitu. Ada pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap bukan. Jummah ini yang dah jumhur ahli lughah. Sebab dia ada khilaf. Jummah sampai kepada mangkib. Sampai kepada bahu. Sampai kepada bahu. Sampai kepada ni lah. Sampai kepada ni. Bahu tepi ni. Rambut. Kalau wafrah sampai kepada cuping telinga. Tadi saya sebut. Jummah sampai ke cuping telinga. Tak. Hak tu khilaf. Yang jumhur kata, yang majoriti kata sampai kepada ni. Sampai kepada bahu. Wafrah pula sampai kepada syahma uzunain, yakni cuping telinga. Lepas tu pula yang lebih daripada 2 telinga tapi tak sampai kepada bahu, dia panggil limah. Kita boleh faham Jadi di telinga dia panggil wafrah, bawah daripada wafrah tak sampai kepada bahu dia panggil limah, bawah pada limah sampai ke bahu jummah. Nabi SAW tebal jummah Nabi. Ila syahmati udhunai, sehingga ke syahmati udhunai, sampai ke cuping telinga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khilaf itu kita tak boleh bincang panjang sini, bukan mahal, bukan tempatnya. Wa makna rajil ialah man fi sya'rihi takassurun qalil, yang pada rambutnya itu ada sedikit gulung. Yakni tengah di antara terlalu kerinting dan tengah di antara terlalu lurus. Wal jummah pula mujtama'u sya'ri ra'si. Kumpulan rambut kepala, wahya aksaru minal wafrah wal limah, lebih banyak daripada wafrah. Kita sebut dah wafrah di antara jummah. Limah di antara wafrah dan jummah. Wafrah sampai ke cuping telinga, jummah sampai ke bahu, limah pula tak sampai kepada bahu tetapi bawah daripada cuping telinga. Yang terakhir, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syathnal kaffain. Syathnal kaffain. Syath ni apa syath? Syathnal kaffain ini ialah tebal, kasar dua tapak tangan, wal qadamain, dan 2 kaki Nabi SAW. Dakhmar ra'si, kepala Nabi SAW besar yang comel.
Ini juga menjadi dalil kepada sempurnanya kekuatan otak Nabi SAW. Otak Nabi, kepala ni. Maknanya lambang cerdik. Bukan kepala besar sebab ada ketumbuhan, sebab ada tumor tak. Dokhmal karodis. Besar karodis. Karodis ni ialah tulang sendi tu. Azmu ru'usil izam. Kepala tulang. Hujung-hujung tulang tu besar. Melambangkan kepada kekuatan dalaman Nabi, sihat tubuh Nabi. Tawilal masrubah, panjang masrubah. Apa masrubah ini? Masrubah ini ialah bulu nipis yang di atas dada, daripada dada ni sampai kepada pusat. Tu masrubah. Idza masya takaffa'a takafuan. Kalau Nabi berjalan laju. Nabi berjalan laju seolah-olah nak menuju kepada tempat dia tu dengan semangat. Bukan Nabi SAW berjalan senggeng gitu. Bukan jalan beraya, orang Terengganu panggil. Jalan tu bergoyang kiri kanan itu. Sebab jalan kiri kanan ini lambang khuyala. Lambang khuyala. Ka'annama yanhattu min sababin. Seperti Nabi turun daripada tempat tinggi. Wa makna syathnin, makna syathn itu ialah ghalid, kasar, tebal. Wal karadis, dan al-karadis. Al-karadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah ada kata tapak tangan Nabi SAW itu tapak tangan yang lembut. Bagaimana pula kata ni tapak tangan Nabi ni kerah, ghalid dan sebagainya. Ini nak kabarnya Nabi SAW ini, tangan Nabi kerah ni sebab Nabi bersungguh buat kerja. Sebab Nabi banyak buat kerja rumah. Jadi tapi tak menafikan Nabi sentuh orang jadi mendamaikan. Sentuh orang jadi rasa tenang orang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sentuh itu dengan sentuhan rahmat, sentuhan kasih sayang. Dah kasar tu pula, kasar tu selepas Nabi buat kerja-kerja berat dan sebagainya, nampak menjadi lambang orang tangan Allah. Kasar tangan Nabi ni banyak buat kerja, bukan malah perita ni, malah tahik ni. Wal karadis jam'u kurdus wa huwa majma'ul 'idhami karrukbati wal mankib. Kurdus ialah majma'ul 'idham, tempat bertemu izam, tempat bertemu tulang, karrukbah, seperti Allahumma salli ala Muhammad, rukbah wal mankib. Wal masrubah asy-sya'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila as-surrah. Satu bulu nipis yang mana lurus daripada dada ke pusat. Tu bulu dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa takafu'u al-mailu ila sananil masyi. Condong itu kepada tujuan nak pergi tu. Tujuan. Wa huwa ma bainas yadayhi kas-safinati fi jaryiha. Nabi SAW condong tak ke depan seperti mana kapal bergerak. Kapal kan dia tak bergerak tak tepi kiri kanan tak. Sebab itu perangai khuyala jalan itu. Was-sababu al-makanul mulhadiru minal ardi. Tempat tinggi, sedikit tinggi, tempat gong. Gong-gong tu sabab tu lah. Bahkan Rasulullah SAW. Kita akan sambung pada majlis yang seterusnya insya-Allah taala. Baik, ada di sini ada sedikit soalan. Ustaz nak tanya, selawat paling ringkas dan sempurna afdal yang mana? Baik. Selawat yang paling ringkas dan sempurna. Jadi selawat ni banyak sirah, banyak lafaz. Banyak lafaz yang diajar oleh ulama ataupun diajar oleh Nabi SAW. Jadi selawat yang paling ringkas, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Sebab apa? Sebab selawat yang paling sempurna, yang pertamanya selawat, bukan selawat sahaja, tetapi digabungkan dengan ucapan salam. Makruh kita ni tinggalkan salam kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu selawat yang paling ringkas dan sempurna. Dah yang afdal ulama berpendapat bahawasanya
selawat yang paling afdal adalah selawat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika mana tahiyat akhir itu. Itu selawat yang paling molek sekali. Dah paling ringkas, paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adakah tetap sampai kalau selawat dalam hati, sampai selawat dalam hati ini saya belum jumpa lagi mana-mana. Cuma yang saya jumpanya dalam kitab Al-Bujairimi, barang siapa menyebut dengan lidah, insya-Allah Nabi SAW akan membalas dengan lidah Nabi SAW di maqam Nabi. Kalau hari Jumaat sampai direct, yakni Nabi SAW dengar terus. Walaupun kita duduk di Malaysia, walaupun kita duduk jauh daripada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun selawat dalam hati ni saya tak jumpa lagi lah mana-mana. Mana-mana sumber dan sebagainya. Ada lagi pula soalannya, bagaimana orang awam tu nak berkhidmat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ni bukanlah orang yang sepatutnya untuk saya beri nasihat tentang khidmat orang awam terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang orang awam ini dia kena belajar kitab Syama'il juga untuk dia kena dikenal diri peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bagaimana orang yang awam nak berkhidmat kepada Nabi bila dia kenal Nabi dah? Adakah dia terlepas bahagian untuk dia ni berkhidmat kepada Nabi? Tidak. Tidak. Bahkan juga kata ulama-ulama seperti mana Syekh Azhar sekarang ni, kalau tak silap saya dengar juga daripada Syekh Muhammad Awad Al-Manqush, dia ada sebut paling kurang seseorang itu kena ajar, kena baca sahaja dalam keluarga itu setiap malam hadis 40 ataupun Syama'il Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pula seorang pelajar yang pandai untuk tahqiq, kita tak erti maknanya nak tulis kitab sendiri. Tapi kita ada seorang guru kita ni yang tulis secara biasa-biasa saja dan tak comel untuk diletak dalam kitab. Seorang pelajar tu yang erti format yang baik bagi sesebuah buku, boleh ditulis balik, disalin balik pun digelar sebagai khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Kalau tak ada, kita terus kepada penutup majlis lah. Begitulah. Dan seseorang itu janganlah dia putus asa daripada rasa nak khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Guru sebut, kalau kita ada bawang sekilo, jangan kita gaduh, jangan kita cepat nak buat kenduri. Kalau kita ni boleh jual air batu, jual air batu. Akan datang ada modal besar, bolehlah kita buka pasar raya pula di kampung kita. Buat sekadar kemampuan kita sahaja. Baik. Berasa cukup sekadar tu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa setiap hari Rabu dan setiap hari Jumaat macam waktu ni. Pukul 9:30 malam insya-Allah taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada silap boleh khabar kepada saya sendiri untuk saya perbetulkan, ataupun ada dengar orang lain mengajar lain ke dan sebagainya, boleh kita perbetulkan kalau saya silap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.